Okey, baiklah para peserta. Seperti yang dijanjikan, untuk sesi kedua ini akan disampaikan oleh presenter kita yang kedua, iaitu Teacher Nina. Dipersilakan Teacher Nina untuk menyampaikan sesi ceramah kita yang kedua. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Tini. Assalamualaikum semua. Saya bentangkan ya. Mula-mula sekali saya perkenalkan diri saya dululah. Saya minta izin Cikgu Dia, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Teacher Nina Halina. Saya mengajar di SK Putrajaya Persin 181. Yang ni adalah sedikit mengenai diri saya lah. Nama sebenar saya, nama betul Nina Halina tu nama yang murid panggil lah Teacher Nina. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-15 saya berkhidmat sebagai seorang guru. Saya mengajar subjek sains dan juga sains DLP, English, pendidikan jasmani dan kesihatan. Saya juga ada muncul dalam TV pendidikan, especially dalam PKP ni. Kalau perasan adalah 3 episod dah buat, dan insyaAllah nanti akan muncul lagi secara live di NTV7 insyaAllah. Di sekolah saya merupakan jurulatih public speaking dan juga lompat tali. Dan saya juga biasa menjadi MC bagi majlis-majlis rasmi sama ada di sekolah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, dan pernah juga menjadi juruacara majlis under KPM, under Kementerian Pendidikan, MC dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tapi saya memang bukan jenis yang ambil job luar. Kalau buat pun nak tolong kawan ataupun ada cikgu minta tolong, tu sajalah. Saya biasanya berkhidmat sebagai MC under KPM sahaja. Dan saya boleh dicari di media sosial, YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok. TikTok baru je join. So nanti di hujung nanti saya sharekan saya punya media sosial. Jadi pada hari ini saya akan sambung apa yang Cikgu Dia dah terangkan sebentar tadi, iaitu mengenai PowerPoint. PowerPoint yang on point. Macam mana on point tu? Bagi saya macam ni. Cikgu Dia terangkan tadi mungkin menggunakan PowerPoint yang paling terkini, yang latest. Macam saya punya PowerPoint sendiri adalah PowerPoint yang tak berapa baru. Jadi mungkin cikgu pun seperti saya ada features yang mungkin tak ada pada PowerPoint kita. Satu lagi yang saya suka PowerPoint, kenapa? Sebab dia homely, dia dekat dengan kita. Sebab kita ada Microsoft dan kita ada Google. So PowerPoint ni under Microsoft, sama juga dengan Microsoft Word, Microsoft Excel. Walaupun kita dah ada Google Slide yang sama dengan PowerPoint, atau Google Sheet atau Google Doc, tapi untuk orang yang old school macam kita ni yang dah biasa dengan Microsoft, kita akan rasanya lebih senang untuk guna PowerPoint. Tak kisah mana-mana pun sebenarnya, yang penting apa yang kita dapat hasilkan demi kelangsungan PDPR. Dan bagi saya adalah lebih baik kalau kita maksimumkan penggunaan kedua-duanya yang kita semampunya lah. Jadi sekarang saya akan kongsikan beberapa poster yang saya buat. Bagi saya macam ni, PDPR ni perasan tak? Belum pun sampai sebulan, tapi kita dah lalui pelbagai emosi yang macam-macam dengan menghadap anak murid, dengan jadual waktunya, dengan anak-anak sendiri. Jadi bagi saya, bila saya nak laksanakan PDPR, saya nak cari satu motivasi untuk diri sendiri. Macam mana saya nak buat agar saya sentiasa akan cuba buat yang terbaik untuk murid-murid. Jadi ini saya kongsikan poster-poster yang saya buat untuk kelas. Maksudnya katalah esok ada kelas English, jadi saya akan keluarkan poster macam ni. Ini semua saya gunakan PowerPoint sahaja. Contohnya ini kelas PJ, pendidikan jasmani. So saya akan letaklah poster ni siap-siap sebelum kelas, letak dekat WhatsApp group. Jadi
kalaupun tidak auto download, parents tidak auto download, tapi bagi saya sendiri macam okey, saya dah buat macam ni, maksudnya saya kena buat yang terbaik. Okay, ni contoh satu. Yang pertama, yang ni adalah untuk kelas DLP tahun 4 Sains. Yang ni pula untuk kesihatan. Semua guna PowerPoint cikgu. Yang ni untuk kelas sains juga. Okay. Yang ni ongoing. Tak siap lagi. Kalau tengok bawah dia masih kosong. Nanti saya akan tambah lagi. Okay. Yang ni pun ongoing project saya akan buat. Okay. Jadi sekarang ni daripada apa yang Cikgu Delisha dah sharekan tadi, saya akan ceritakan macam mana nak hasilkan poster sebegini dengan beberapa teknik yang kita boleh apply dengan PowerPoint. Okay, jadi inilah apa yang saya akan bentangkan hari ini, iaitu kita gabungkan kemahiran untuk menghasilkan slide yang menarik. Okay, daripada segi pemilihan gambar, macam mana nak cantikkan gambar, and then nak mereka placer ataupun nak letak gambar tu macam mana, dan kita akan belajar juga tentang snip and sketch. Okay, kemudian kita akan tengok juga pemilihan font, spacing dan placing untuk font. Dan juga kita sebenarnya ada 3 cara untuk print screen. Yang ni yang rasanya paling bermanfaat kot, sebab rasanya ramai yang biasanya lah lepas Google Meet kelas dia nak print screen. Okay, semua pandang, buka kamera, pandang kamera, teacher nak ambil gambar. Okay, so saya akan tunjukkan 3 cara untuk kita print screen. Dan yang terakhir adalah template percuma. Template ni yang sebab slide saya yang cantik ni semuanya ada yang gunakan template yang free lah. Okay. Teacher Nina. Ya. Nina, kita ada soalan sini. Dari Cikgu Erni ni. Teacher Nina guna PowerPoint Office berapa ya? PowerPoint Office berapa? Saya pun tak pasti sebab saya tengok saya punya ni 2019. Kalau nak tengok kat mana, kita tengok PowerPoint yang depan sekali, file. Kita tekan more kalau tak silap. Account. Okay. Boleh nampak kat sini. Saya punya 2019. Okay, jadi 2019 pun boleh ya? Ya, boleh. Boleh sangat. Okay. Jadi kita terus ke upskilling yang pertama. Kita bukan baru nak belajar, kita dah tahu dah, cuma macam mana kita nak buat. Okay, macam tadi Cikgu Delisha ada ajar, kalau insert pictures ada stock photo, saya punya tak ada. Jadi nak buat macam mana? Okay, macam biasa yang kita buat. Okay, yang biasa kita buat, apa kita buat ialah kita buka dekat Google, kita cari Google kan. Okay, cari kat Google, biasalah macam tu. Okay, macam saya punya posters, saya gunakan Google Meet. Jadi saya nak cari gambar, gambar logo Google Meet. Katalah saya dah type Google Meet. Okay, ada 2 cara. Biasanya cikgu akan buat macam ni kan. Nampak gambar yang keluar dan kita terus akan right click dan copy and then buka balik dekat kita punya PowerPoint dan kita Ctrl V. Dia akan keluar macam ni. Tapi cikgu ada beza tau sebenarnya. Okay, tengok ini dia macam ni kan. Okay, saya buat sekali lagi gambar yang sama. Ni gambar tadi kan saya pilih. Tapi kita sebenarnya kena klik dulu. Bila klik, dia akan muncul di sebelah kanan macam ni. Tunggu dia betul-betul dah ready. Maksudnya dah tak ada lagi kat bawah ni ada macam loading. Tak ada dah. So barulah kita copy dan kita paste. Tengok apa jadi. Nampak tak beza? Dia punya resolusi pun berbeza, size pun berbeza, dan lagi best tengok ni sebenarnya adalah transparent background. Nampak tak? Jadi sebenarnya sekali lagi saya ulang, kalau apa-apa gambar pun yang kita nak ambil, biasakan sebelum ambil gambar yang kita nak dari yang kita dah Google, kita type Google Image and then kita klik dulu gambar tu dan tunggu dia muncul di sebelah kanan. Baru kita ambil. Okay, tu satu cara dia. Okay, itu satu tips ya. Baik, seterusnya. Okay, jadi yang ni boleh
buanglah. Jadi inilah satu cara untuk kita pilih gambar yang menarik. Okay. Baik, sekarang ni, okay, ni dah ada dah gambar ni. Okay. Seterusnya saya akan tunjuk pula macam mana nak mencantikkan gambar. Okay. Cantikkan gambar siapa? Gambar apa-apalah kalau kita nak buat slide mengenai apa yang kita ajar. Okay, kita boleh macam tadi Cik Udia dah ajar cara untuk remove background. Okay, sekarang saya nak tunjuk sama juga tapi gambar sendiri. Macam mana? Sebab biasanya kita lagi termotivasi lah kalau gunakan gambar sendiri kan. Okay, ni saya ambil contoh gambar anak saya lah. Okay, contohnya. Okay, macam mana kita katalah ini je gambar yang rasanya paling okey yang kita ada. Tapi nak gambar sendiri je. Jadi nak buat macam mana? Okay, kita boleh crop cikgu. Okay, kita tekan format, pastikan dia format dan kita tekan crop. Okay, bila crop dia akan jadi yang ni. Jangan yang warna putih macam biasa, cursor biasa. Pastikan dia adalah cursor yang berwarna hitam. So kita boleh tarik macam tu. Okay. Alright. Okay ke? Tak okay kan? Okay, macam okay. Tapi nampak tak center. Jadi macam mana nak bagi cantik lagi sebenarnya? Okay. Kita sebenarnya boleh juga crop. Kita tekan yang segitiga bawah tu ya. Kita crop to shape. Kita nak bentuk, katalah nak bentuk bulat. Okay, jadi macam ni pula. Macam mana ni? Back balik. Okay, sekali lagi ya. Okay, saya terangkan ya. Ni, sebenarnya ni adalah asalnya daripada gambar yang sebelum kita crop. Jadi apabila kita nak crop dia jadi bentuk, dia akan ambil yang asal. Jadi apa yang biasanya saya buat, bila kita dah crop, kita home, cut dulu. Jangan delete tapi tekan cut. Okay, kemudian right click. Jangan control V right click sebenarnya ada dua pilihan paste. Kita paste as picture. Okay, jadi dia adalah diri dia sendiri. Maksudnya bukan lagi gambar yang berasal daripada gambar yang 3 orang tadi. Okay, jadi lepas tu barulah kita boleh crop ikut bentuk yang kita nak lah. Okay, crop to shape. Katalah nak bentuk bulat macam ni. Okay. Okay lah, boleh lah macam tu kan. Okay, lepas tu terpulanglah kalau nak buat, nak remove background pun boleh, okay? Ataupun kita biasanya saya akan gunakan placer, okay? Satu lagi cikgu, lepas ni lah kalau rasa ada katalah hari tu macam okay, I rasa I okay lah hari ni macam cantik sikit, tudung pun on point semua. Ambil lah gambar yang latar belakangnya kosong supaya lepas ni kita boleh gunakan gambar tu untuk pelbagai fungsi. Okay, elakkan ambil gambar yang belakang dia busy atau ada noise. Okay, gambar pun ada noise. Okay, sekarang saya tunjukkan yang seterusnya untuk mereka placer. Placer untuk gambar ataupun untuk bagi perkataan. Okay. Saya biasanya suka gunakan bulat lah. Okay, bulat. So kat sini pun ada bulat. Okay, alright. Ni saya akan tunjukkan skill yang lain tambahan skill. Jadi cikgu tengok bila kita buat ni, kita nak tukar warna. Warna yang ada pada PowerPoint sangatlah limited dan dia keras lah. Apa biasa kita buat, alah tak nak lah warna ni macam tak best pun. Okay, kita pilih lagi more fill colour. So macam ni, macam tak nak, I tak nak macam ni. Masih juga tak menepati apa yang kita nak. Okay, satu cara lagi saya ajar. Okay, kita pergi Google. Okay, kita Google sahaja, katalah kita nak warna apa, yang earth tones ke atau ramai yang mungkin suka warna-warna pastel yang lembut. Okay, kita boleh cuba
cari gambar-gambar atau kita Google dulu pastel color. Macam ni. Okay. So daripada banyak-banyak image ni, kita pilihlah yang mana yang kita rasa ada warna-warna yang kita suka. Okay, katalah yang ni kan. Yang ni, seperti saya cakap tadi, klik dulu. Baru kita copy. Dan kita paste semula kat sini. Okay. Jangan risau, besar kecil tak apa sebenarnya. Okay. Sebenarnya ini macam palette lukisan kita. Okay, sebab kita boleh guna fungsi eyedrop. Okay, macam mana eyedrop tu ialah format. Okay, shape fill untuk bulatan ni. Okay, kita pilih eyedropper. Eyedropper ni hanya boleh digunakan dalam ruang lingkup slide kita. Kalau luar slide dia tak boleh dah. Ke atas pun tak boleh. Dia hanya dalam slide. Sebab tu kita perlu ambil gambar-gambar yang ada warna yang kita nak. Okay, contohnya saya nak warna yang biru ni lah. Okay, lembut sikit. Okay, buang outline. Okay, ni contohnya. Okay, kemudian saya nak copy satu lagi. Okay, yang ni, yang kedua. Saya nak, yang ni lah, yang first tadi. Saya warna dia saya tukar sekali lagi, shape fill. Eyedropper nak ambil pinkish, a little bit pinkish. Okay, macam tu. Okay, yang ni saya nak kat dalam. Tapi macam mana? Tadi Cikgu Dia dah ajarkan macam mana kita nak letak depan belakang ataupun satu cara lagi. Right click dan bring to front. Dia akan ke depan. Okay, sebenarnya nak kecilkan dia. Kecilkan. Okay. Kalau dah okay, sebenarnya palette ni kita boleh buang dah. Boleh delete. Dan kita boleh masukkanlah gambar kita yang tadi ni. Kita boleh masukkan dalam placer ni. Ini adalah satu contoh lah. Dia boleh buat apa-apa bentuk pun. Tapi sebenarnya placer ni saya nak ajar lebih kepada macam mana nak dapatkan warna yang kita nak. Yang tak ada dalam PowerPoint. Okay, katalah kita peminat yang ada tema, katalah kita nak buat tema Bumblebee contohnya, yang Transformers tu. So kita nak semua elemen dalam slide kita, warna dia semua warna Bumblebee. So kita ambil gambar Bumblebee yang sesuai, yang paling terang, cantik, kita letak dulu kat situ, jadikan sebagai palette. Jadi untuk semua tulisan ataupun yang ni pun kita panggil placer, yang belakang ni pun kita panggil placer, itu pun kita boleh ubah warna mengikut warna yang kita nak. Gunakan fungsi eyedropper. Kan? Best kan? Okay, seterusnya snip and sketch. Okay, snip and sketch ni ialah dia fungsi dia untuk sama juga. Kita nak ambil gambar daripada carian kita di internet. Biasanya apa cikgu buat? Okay, katalah saya nak ajar subjek esok science. So saya nak ambil sebahagian daripada buku teks. Okay, daripada buku teks digital. Sekejap ya. Okay, it's coming. Alright. Okay, kita tak nak ambil the whole thing. Biasanya apa yang kita buat? Okay, ni biasalah dulu pun sebelum saya tahu pun saya buat perkara yang sama juga. Okay, contohnya macam ni ya. Katalah saya cuma nak ambil gambar yang ni, gambar muka depan ni. Sebelum ni apa saya buat ialah full screen kan dia, kemudian saya tekan print screen kan. Okay, print screen. Okay, katalah sekarang saya dah tekan print screen. Cikgu boleh tengok kan dekat keyboard, ada keyboard yang tulis print screen, ada juga yang tulis PRTSC. Kalau kita tekan tu, memori di laptop dia akan ingat yang terakhir sekali. Okay, yang last kali kita pernah buat. Okay, apa yang biasa kita buat bila dah print screen dan kita pastekan kat sini kan. Paste.
Betul besar sangat. Lepas tu apa kita buat macam saya ajar tadi, kita crop satu-satu, kecilkan, pun boleh juga, tak salah. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu ada cara yang lebih mudah. Okey, saya tunjukkan ya. Okey, caranya ialah dengan menekan button. Okey, saya tulis besar-besar. Button Windows serentak dengan button Shift dan button huruf S. Windows tu yang gambar petak 4 tu, macam tingkap tu, Windows, tingkap. Okay, kita boleh tekan Windows Shift S untuk kita crop gambar daripada lokasi asal. Okay, saya tunjuk ya. Contoh gambar ni tadi, saya nak ambil hanya dia punya front page. Jadi apa saya buat? Saya tekan Windows, Shift dan S serentak. Okay. Dia akan jadi kelam sekejap. Okay, dia akan jadi kelam dan cursor akan jadi tanda plus. Jadi sekarang ni kita bolehlah highlight hanya bahagian yang kita nak. Okay, lepaskan dan sebenarnya dia dah simpan dah. See, dia dah simpan. Dia simpan yang terakhir lah. Dia tak simpan kat mana-mana. Dia just simpan yang terakhir tu. And then kita pergi balik dekat slide and kita paste. Yay! Oh my god, dah jadi. Tak perlulah tadi print screen sebesar-besar screen tu and then nak crop lagi. So tak perlu dah. Terus dah dapat. Okay, sekali lagi ya, saya sharekan. Okay, katalah tak nak gambar besar-besar sangat. Okay, kita ambil satu gambar dekat page yang ni. Okay, katalah yang ni. Kita nak QR code dia sahaja. Okay, macam mana nak buat? Tekan Windows, Shift dan S. Tiga-tiga ni serentak. Dan dia akan kelam. Dan cursor kita tunggu cursor kita berubah menjadi tanda plus. Kalau dia tak tukar, pergilah ke atas ni. Okay, rectangular snip. Okay. Dan kita drag kat mana yang kita nak. Okay, dan dia automatic dia akan simpan. Dan kita paste kat sini. Tada, tu dah ada. Si kecil tu. Okay, senang je. So lepas ni dah boleh dah. Okay, this is snip and sketch. Dia macam print screen tapi selective print screen. Saya tahu sebenarnya ada juga apps yang boleh tolong kita tapi sebenarnya tak payah. Dalam PowerPoint pun ada. Best kan PowerPoint ni? Okay. Siapa kata old school pun tak best? Old school lah best. Alright, seterusnya pemilihan font, spacing dan placing. Okay. Biasalah cikgu bila kita nak buat slide, nak pilih font tu lah yang paling lama sangat nak pilih. So macam benda ni subjektif lah kan. Kita nak, yelah apa yang rasa mata kita sedap memandang. Okay. Contohnya saya nak tulis kelas. Okay, katalah saya nak buat kelas sains bersama teacher Nina. Biasanya saya tak buat macam ni. Saya tak buat pada satu baris yang panjang macam ni. Okay, katalah macam ni kan. And then kita pilih cantik-cantik. Okay, untuk cikgu sekolah rendah, tulisan yang saya rasa okey lah, yang comel lah, adalah yang ni ya, KG Primary Penmanship. Okay, contohnya yang ni. Okay, biasanya apa yang saya buat ialah saya type satu perkataan demi satu perkataan. Okay, ada fungsi dia kenapa. Okay, kelas. Okay, for example, ni contoh saja tau. Sebab macam saya cakap lah, benda ni sangatlah subjektif kan. Okay, and then kita pilih huruf yang tebal sikit sebab nak buat poster tadi kan, kenalah yang okay, cantik. Katalah yang ni. Okay, and then saya pastikan dia adalah dekat center. Kita buat sampai dia betul-betul ngam-ngam.
Okay. And then apa saya buat ialah saya copy dan paste semula dan letak di bawah dia dan type perkataan kedua. Okay, yang ni kebetulan ngam. Yang ni kebetulan ngam lah. Okay, kemudian barulah yang bawah tu pun sama. Okay, kenapa saya buat macam ni, tak nak buat kalau katalah kelas sains kat bawah bersama, sebab kita tak boleh kontrol. Kalau kita buat satu-satu memang leceh, tapi kita boleh kontrol placing dia. Maksud saya macam ni ya. Katalah kelas sains ni kita nak dekat ke, nak bertindih ke, katalah warna, kita ubah warna, format, kita ubah warna. Okay, dia boleh tindih kan. Nak buat macam tu. So kita ada pilihan yang lebih. Okay. Kita boleh buat macam tu. So kita ada lebih autonomi lah dalam kita punya design. Dia, saya rasa macam ni, okay, sorry lah selit-selit sikit. Kita jadi cikgu ni kadang-kadang kita ada cita-cita lain. Mungkin kita rasa, okay, we can be a designer but we're not. Kita hanyalah cikgu biasa. Tapi why not kita gunakan opportunity ini, peluang ini untuk kita tonjolkan apa yang kita boleh buat supaya, bagi saya lah, supaya murid mungkinlah harapnya adalah murid yang terinspirasi. Bila tengok, wah cantiknya teacher punya slides. Macam, okay, I besar, I pun nak buat macam tu. I besar, I nak jadi designer. Dan designer memang dibayar mahal kan sebenarnya. Tapi kita buat ni semua free je untuk anak murid kan. Jadi harapnya adalah kesan untuk anak murid kita di masa akan datang. InsyaAllah. Okay. So, satu lagi, katalah, yang ni kan, kita nak bagi, saya letak dia dekat placer kat atas ni sebab saya nak tunjuk macam mana kita nak bagi dia terang. Biasanya yang cikgu buat ialah kita letakkan outline kan, lepas tu ada yang nak tebalkan outline macam tu. Tapi bagi saya ni nampak macam keras kan, dia macam tak soft. So apa kita boleh buat sebenarnya ialah kita tak payah outline, kita pilih yang bawah ni shadow, tapi shadow inner. Shadow inner pun ada macam-macam pilihan. So dia akan jadi terang juga. Bukan shadow kat luar. Shadow kat luar dia nampak macam comot sikit bagi saya. Tapi bila kita pilih, sekali lagi ya, kita pilih shadow yang inner, dia akan lagi kemas. Bolehlah nak pilih semua. Okay, yang ni semua. So nampak kan dia lebih terang kat situ. Dia tak vague. Okay? InsyaAllah. Okay, good. Okay. Satu lagi, cikgu. Sebenarnya, yang ni jarang kita guna. Kita tekan home pada perkataan ni. Kita biasa guna bold, italic, underline, shadow. Kita jarang guna yang AV ni. AV ni ialah character spacing. Okay, pada keadaan normal dia macam tu. Lain font dia lain dia punya spacing. Mungkin kita nak rapatkan lagi, nak loose. Okay, very loose. Apa boleh pilih kat sini. Okay. Sebab, kenapa saya cakap macam tu? Sebab contoh saya paste lagi satu. Saya nak tulis perkataan bersama. Okay, tapi saya nak dia macam dalam satu box supaya nampak macam it's like a logo. So apa saya buat ialah saya kecilkan font sampai dia ngam-ngam sama. Kan nampak tak? So yang ni pun character spacing pun dia main peranan juga. Kita boleh dekatkan, jauhkan. Okay. Okay. Katalah dah okay. Yang ni saya. Okay. Okay, satu lagi teknik yang saya suka nak share ialah sebenarnya kalau katalah kita dah puas hati betul dengan reka letak bagi font ini, kita boleh jadikan dia sekeping. Maksudnya macam ni, kalau apa masih boleh adjust kan, tapi kita dah tak nak dah okey sangat dah, cantik sangat dah. Kita nak jadikan dia sekeping, maksudnya jadi gambar yang boleh di copy paste dengan mudah. Caranya ialah kita select dua-dua. Biasanya kita buat apa? Group kan? Tapi ni bukan group. Kita kalau berani, maksudnya dah confirm tak nak tukar lagi, kita tekan cut.
Bukan delete cut. Tapi kalau rasa lepas ni nak adjust lagi lah. So tak apa, kita tekan copy. Dan macam saya mula-mula ajar tadi, right click dan tekan paste as picture. Dia jadi lain tau. Yang ni kita boleh adjust lagi. Yang ni, yang kita baru paste as picture, dia dah jadi sekeping. Okay. Jadi kalau cikgu-cikgu buat logo ke apa-apa kan, kita letak gambar, letak apa semua, jadikan dia satu logo. Cara nak pastikan dia kekal sebagai sekeping macam tu, macam itulah kita copy semua dan kita paste as picture. Dan yang bagusnya kalau nak save, boleh save lah kalau ada banyak storage. Kita boleh save as picture dan kita simpan lah. Okay, simpan sebagai logo kita atau apa-apa saja. Okay, ini adalah bagi saya yang ni sangat-sangat membantu. So saya ada banyak pictures yang macam ni yang saya rasa boleh digunakan banyak-banyak kali. Tak perlu tiap-tiap kali nak buat yang sama sebab kita nak kekalkan, katalah kita ada tema, okay, tema Teacher Nina macam ni. So dia akan kekal macam tu je. So ini sangat membantu. Dan dia boleh macam picture boleh besar kecilkan. Macam ni tak boleh kan, dia kena satu-satu. Okay. Alright. Jelas ya? Okay. Yang tadi saya dah janji saya nak ajar cara nak print screen. Ada 3 cara. Yang biasa kita buat, apa kita buat? Kita tekan button. Saya tulis besar-besar terus. Kita tekan button print screen lah Teacher Nina di keyboard kan? Betul tu. Okay, kita biasa tekan PRTSC. Tengoklah keyboard ada yang dia tulis penuh. Print screen ada yang PRTSC. Okay, yang ni memang sangat mudah. Okay, katalah biasanya lah kita buat Google Meet kan, macam saya cakap tadi, sama ada di permulaan atau di akhir, kita akan, okay, murid-murid sebelum kita bersurai, okay, semua on camera, okay, senyum, and then kita tekan print screen, lepas tu, buat apa? Ataupun ada cikgu yang ambil phone letak depan screen, okay, lepas tu muka kita terhalang oleh kita punya phone. Macam sebenarnya cara yang lebih mudah adalah kita tekan je print screen. Dia semua dah ready, print screen jangan tekan banyak kali, sekali je. Dan terus kita boleh letakkan di Telegram class ataupun di WhatsApp class. Maknanya kita dah siap-siap buka lah dekat kita punya tab. Okay, contohnya macam sekarang lah katalah, okay, saya tekan print screen dan saya akan terus share dekat saya punya Telegram. So dia akan terus keluar yang terkini. So macam itulah, senang sangat. So tak payah, lepas ni tak payah lagi cikgu ambil phone letak depan skrin, okay, senyum-senyum dengan kita pun muka berkerut-kerut, okay. Tak payah, kita tekan print screen je. Okay, itu satu cara. Satu cara lagi, kalau kita nak simpan sebagai kenangan ke apalah, ataupun kalau bagi saya buat macam mana tahu. Okay, nanti saya cerita dulu macam mana nak buat. Kita tekan, sama juga fungsi dia. Kita tekan, I copy, paste saja, lagi senang. Okay, cara kedua adalah kita tekan Windows dan print screen serentak. Okay, Windows dan print screen. Ini pun dia akan menghasilkan perkara yang sama, di mana dia akan kita boleh paste terus gambar yang kita tekan print screen tu. Okay, tapi yang bestnya apabila kita print screen dengan tekan Windows serentak, dia akan automatic save dalam kita punya simpanan. Okay, contoh sekarang saya tekan Windows dan print screen, saya tekan serentak. Okay, sebenarnya dia ada di, okay, saya tunjuk dia ada di pictures dekat dalam simpanan kita. Okay, pictures, biasa kan semua ada pictures, screenshots. Yang ni beberapa screenshot dah saya ambil lah. Dia memang terus akan simpan dalam ni. Okay? Okay, sekali lagi.
Saya tunjukkan okay, saya akan saya buka page yang lain lah supaya nampak. Okay, wait. Okay, this one. Katalah saya nak print screen. Okay, saya tekan Windows dan print screen serentak. Dia akan ambil gambar macam tu. And then kita bolehlah paste macam biasa dekat kita punya slide. Okay. Tapi at the same time dia akan muncul terus dia akan save dekat kita punya storage lah, dekat pictures. Okay, pictures di bawah screenshot. Dia memang automatic. Bagi saya ni sangat memang sangat menjimatkan masa. Okay, tu sangat best. Biasanya saya buat ni untuk yang saya punya sekejap saya delete yang ni dulu. Yang saya punya poster-poster yang ni contohnya kan. Dah buat dah dekat slide, and apa saya buat ialah macam mana nak hantar gambar ni. Katalah gambar ni saya dah buat elok-elok, saya akan slideshow, tekan slideshow dan saya akan Windows print screen. Okay, Windows print screen dan kemudian saya share terus di Telegram ataupun WhatsApp kelas. So dia akan terus muncul lah. So ibu bapa dan murid bolehlah tengok. Tak payah susah-susah nak save dulu, lepas tu copy, lepas tu paste macam mana, nak dah lah guna phone ke apa ke, tak payah. Macam tu je, print screen je. Sangat senang kan? Okay. Banyak dah ni. Okay. Itu baru cara yang kedua. Okay. Cara yang ketiga untuk print screen adalah sebenarnya yang tadilah yang saya dah ajar sebentar tadi, iaitu snip and sketch, di mana kita tekan button shift dan juga S serentak. Okay. Yang ni ingat tak tadi saya ajar untuk apa? Dia akan print screen dan kita boleh selective print screen nama dia. Maksudnya kita boleh pilih spesifik tempat, bukan kita nak print screen the whole thing. Okay, macam tadi saya dah tunjukkan, tekan Windows, Shift dan huruf S serentak. Okay, dan kita boleh pilih untuk highlight yang mana. Okay, kita boleh highlight bentuk rectangular ataupun freeform. Katalah kita guna pen digital tu, kita boleh trace elok-elok pun boleh. So macam ni tadilah, kita just nak ambil katalah gambar ni. So kita highlight tu saja. And then ni saya dah tunjukkan tadi. Okay, saya tunjuk semula. Okay, and then kita paste. See? Dia akan ambil tu sajalah. So tak payah print screen the whole page, the whole screen. So ingat cikgu-cikgu cara 3 print screen yang kita boleh gunakan. Okay? Alright. Okay. Yang terakhir iaitu template percuma. Mana nak dapat yang saya buat contoh-contoh poster-poster saya ni, termasuklah yang pengenalan saya ni pun ambil dari internet je. Okay? Ni semua yang ni buat sendirilah. Yang lain ni, yang ni sangat cantik ni memang dari internet saja. Okey. Saya kongsikan 2 laman yang kita boleh dapatkan dengan percuma. Okey, yang pertama ialah besar-besar slidesgo.com. Slidesgo.com ni kalau kita sign in gunakan ID MOE atau ID yang lain pun, yang penting sign in, kita dapat download 10 template percuma untuk sebulan. Lepas tu dah tak boleh dah. Macam saya dah maksimum dah. Okay. Yang ni ataupun satu lagi Slides Carnival pun cantik. Okay. Slidesgo.com or Slides Carnival. Okay, so boleh ambil dari situ. Kita download. Okay, contohnya saya ada buka dah satu. Okay, yang ni cikgu boleh explore lah, boleh cuba. Yang ni yang saya dah download dah pun. Bila kita pilih, dia ada macam-macam sangat sebenarnya. Bila kita pilih, ni yang tadi, just recently. So bila pilih, dia dah download dan buka daripada menu downloads. Okay, saya tunjuk menu downloads. Ada banyak sebenarnya yang saya dah
Okay, saya buka contoh satu. Okay, kita tak semestinya nak guna semua yang semua slides dalam template yang dibagi. So kita pilihlah yang tak nak, kita boleh buang. Tapi nasihat saya save as lah, jangan save guna yang kita download tu nanti nak guna lagi dah tak boleh dah. Contohnya macam ni, kan cantik kan? Okay, jadi enable editing. Selalunya saya ambil macam ni lah. Mungkin muka surat depan ni, ni saya tambah muka saya. Lepas tu, kenapa dia buka 2 kali? Okay, ni tulislah kelas sains, hari apa, pukul berapa, letak gambar saya. Tapi gunakan page yang ni. Okay, and then seperti biasa bila dah siap, slideshow dan kita tekan print screen dan terus share dekat kelas. Senang je, tak payah save dah. Okay, so ini adalah 2 laman yang kita boleh dapatkan template PowerPoint yang sangat cantik, sangat comel. Okay, rasanya masa pun dah habis dah ni. Okay, so terima kasih semua. Ini adalah sedikit saya punya di mana saya boleh dicari lah. Sama ada YouTube, saya punya channel Teacher Nina Halina. Channel saya ni mostly adalah slide yang saya ajar murid-murid. Maksudnya saya buat Google Meet at the same time sebelum start Google Meet tu saya dah record dulu dan saya masukkan dalam Google Classroom. Jadi murid yang tak dapat ikuti Google Meet dia boleh tengok video dengan slide yang sama, cuma saya cakap sorang-sorang lah masa tu. So saya record tu dan saya masukkan dalam YouTube. Okay, Facebook saya, Instagram dan juga TikTok. Cikgu, sebelum ni saya pun skeptical tentang TikTok. Macam ingatkan TikTok tu gelik-gelik je. Tapi once you dah masuk, sebenarnya banyak sangat perkongsian termasuklah tentang PowerPoint ni. Search je memang banyak perkongsian yang sangat elok. Dia sama je mana-mana platform pun kita cari yang elok. Yang tak elok tu kita tinggalkan. Okey Cikgu Tini, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Cikgu Teacher Nina. Sekarang tibalah masanya untuk menyampaikan sepatah 2 kata sebelum kita mengakhiri sesi sharing kita pada hari ini. Okey, terima kasih Cikgu Sutini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Delisha di atas peluang ini. Cuma satu saja saya nak berikan semangat untuk cikgu-cikgu. Kita buat sahaja apa yang kita mampu, tapi at the same time kita carilah kebahagiaan dalam apa yang kita buat. Supaya kita akan sentiasa termotivasi untuk melakukan kerja buat kita. Ini adalah kewajipan kita. Kita buatlah yang terbaik. Kalau dulu kita pernah belajar guna PowerPoint, sekarang ni mari kita gunakan PowerPoint untuk buat slide dan kita hasilkan video ataupun slides untuk murid-murid kita selayaknya mereka terima daripada kita sendiri. Dan mungkin harapnya dapat menginspirasikan, memberi inspirasi kepada murid-murid yang sebenarnya cikgu pun boleh design cantik-cantik dan cikgu boleh serba boleh. Bukan hanya di kelas tapi online pun cikgu memang mantap. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Cikgu Sutini, mikrofon. Oh ya, maaf ya saya termute pula. Okey, sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kelas e-pembelajaran anjuran SPLKM. Sebagai tanda penghargaan kita kepada Cikgu D, jom kita semua like dan subscribe serta share channel Cikgu Delisha dan Teacher Nina. Tekan butang merah. Subscribe tu agar betul menjadi kelabu ya. Percuma saja subscribe tu, tak perlu dibayar. Terima kasih kepada semua. Sekian adanya. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.